Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Dekat, mudah, maka akan ramailah orang yang akan menyokong dan mengikut kamu. Tetapi perjuangan kamu susah dan sukar. Yang saya kasih Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, yang berusaha sahabat saya Al-Fadil Ustaz Syarudin, selaku yang di-Pertua PAS kawasan Padang Serai. Seluruh sah pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan bersatu dan juga Perikatan Nasional di semua peringkat, para pengundi dan para petugas, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah. Pada malam ini kita berada di dalam siri penerangan sempena dengan kempen pilihan raya untuk mengisi kekosongan, yaitu di dalam Parlimen Padang Serai. 19 hari bulan 11 yang lalu, kita sudah melihat bagaimana kebangkitan rakyat untuk membuat satu reform, membuat satu kejutan, terutama dari kalangan anak-anak muda yang telah pun memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Satu keputusan yang memang di luar jangkaan, yang kita tidak jangka. Kita tengok di Kedah, kita sapu semua kecuali di Sungai Petani. Dan kebetulan di Padang Serai ini kerana kematian seorang calon daripada Pakatan Harapan, kalau tidak memang kita bungkus semua. Ini satu kebangkitan rakyat dalam pasukan penyelidik dari kalangan pensyarah universiti, dari kalangan penyelidikan bebas, mengatakan anak-anak muda tidak membuat penderian di dalam pilihan raya umum yang ke-15. Apabila kajian yang dibuat sama ada secara bersemuka ataupun melalui kajian telefon. Tetapi apa yang berlaku ialah sebaliknya, di mana Perikatan Nasional telah diberikan kepercayaan yang di luar jangkaan kita. Artinya bilik gerakan kita, war room kita pun tak boleh nak baca. Radar tak boleh dikesan. Selalunya kita dapat kesan radar kita. Kita marking face to face. Cula kita buat melalui telefon, kita pergi rumah. Macam saya sendiri pun, apabila kita pergi berjumpa, khususnya di dalam Parlimen Bagan Serai,
di pasar malam, di masjid. Memang jangkaan saya lah, hati kata boleh menang insya-Allah. Mungkin dalam 5,000 undi dapat. Tapi apabila pergi tempat pusat perjumlahan, tiba-tiba dapat sampai majoriti 18,551. Jadi ini semuanya kita dapat tengok daripada petang tu pun sudah kita dapat lihat waktu mengadakan flash mob. Budak-budak yang balik daripada anak perantauan yang penuh dengan bendera Perikatan Nasional. Hak UMNO tak, BN tak ada. Hak Pakatan Harapan lagi tak nampak. Jadi kita nampak signal petang tu sudah nampak. Anak-anak muda ni sebenarnya kok mana pun dalam 5 atau 10%, mereka ini boleh mengubah pola pengundi mak ayah. Mungkin selama ni mereka tak bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi anak yang balik telah membuat anjakan untuk mereka bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kali ini PAS mendapat 43 kursi. Single parti kita yang paling besar. Paling besar. DAP hanyalah 40. UMNO sendiri 30. Kita paling besar 43. Tiba-tiba kali ini kita tidak menjadi kerajaan. Waktu 18 kursi kita jadi kerajaan. Ada yang jadi esko. Di Perak ketika 3 kursi kita menjadi 2 esko, 1 timbalan speaker. Kali ini kita dapat 17 kursi, kita tak menjadi kerajaan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perkara ini bukan satu benda yang pelik pada kita. Ini semua kita kena fikir ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Saya sebelum parti membuat keputusan dalam mesyuarat, saya bincang kawan-kawan. Saya kata peribadi saya kata kita jadi pemangkang. Tapi kalau parti bagusan saya ikut. Banyak benda yang kadang-kadang saya tak bersetuju, parti bagusan kita bersetuju. Pasal adab kita duduk dalam parti, kita bersetuju. Tapi peribadi saya kata saya tak bersetuju kita duduk dalam kerajaan. Apabila seolah-olah kita ni telah tipu pengundi kita. Orang-orang muda mengundi kita pasal mereka tak nak BN dan mereka tak nak Perikatan, tak nak Pakatan Harapan. Kerana mereka nak hak baru pula, iaitu Perikatan Nasional. Kalau kita membuat keputusan demikian, kita tengok mereka maki kita berkandak, tuan-tuan. Mereka balik jauh-jauh. Tiba-tiba apabila kita dapat mandat, kita nampak kelapak sangat jawatan. Hilang prinsip kita. Alhamdulillah keputusan yang dibuat oleh parti tepat. Dan tuan-tuan boleh tengok dekat Insta, pimpinan UMNO lonyai kena. Lonyai. Ini bukan orang kita tau. Lonyai kena, orang-orang awam biasa. Marah terhadap sikap mereka. Mungkin ini yang memberikan komen itu adalah dari kalangan orang-orang pemuda UMNO ataupun dari kalangan ahli-ahli UMNO yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan. Seolah-olah mereka ditipu. Selama ni yang paling kuat menentang dengan DAP ni tuan-tuan, UMNO. UMNO ni semangat dari segi Melayu dia, kita tengok merah menyala macam buah saga. Kita akut kuat. Tapi kita tak terbayangkan ni di antara alamat
akhir zaman ataupun alamat dunia ni dah nak kiamat dah kot. Tiba-tiba kita tengok UMNO boleh bersekongkol dengan DAP. Tuan-tuan tengok mimpin DAP ada atau tidak? Tuan-tuan tengok dia bercakap. Tak cakap apa. Tak cakap apa. Tak cakap apa. Tapi program perancangan mereka berjalan. Kita sudah tahu. Dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya kebetulan salah seorang daripada jawatan kuasa berunding dengan UMNO. Belum pilihan raya. Kita ajak UMNO, kita bersatulah. UMNO bersatu, PAS, parti yang teras kekuatan orang Melayu Islam. Orang kata tak, kami tak mau. Terlawan dia kata. Kami yakin kami menang. Kerana pilihan raya Sabah, PRK, semua mereka menang Melaka. Pilihan raya Melaka, Johor. Kami tak boleh terima bersatu, dia kata. Bersatu ni khianat. Saya kata, awak nak marah kat bersatu tu, patut kami ni kena marah kat UMNO lagi. Tapi kami boleh cium, boleh dakap UMNO. Ketika waktu kita kalah dalam PRK, pilihan raya umum yang ke-14. Atas roh semangat kita, kita tahu teras kekuatan politik Malaysia ini mesti orang Melayu Islam. Yang keduanya ialah kedudukan masyarakat majmuk. Ini asas yang kita ada. Kita nak supaya kita yang bersatu. Apa kena ingat, jasa bersatu terbesar. Menjadikan UMNO 22 bulan hari itu jadi pemangkang, azabun alim, kita tahu. Teruk 22 bulan UMNO, 22 bulan jadi pemangkang. Kita tak apa. Kita bukan kaya. Kita bukan ada belanja tinggi. Rumah kita bukan rumah besar nak bayar bank banyak. Kereta bukan duit hutang banyak. Sebab tu kita tak kisah. Sebab tu kita tak heran. Tak ada apa benda. Dan kita pun tak pernah berlaku dalam kes-kes soal salah guna kuasa. 22 bulan kita tengok. Bukan dekat 22 bulan pilihan raya baru ni. Sehingga kan UMNO dapat 30 kursi saja. Punca dia sebab diserang bertalu-talu oleh Pakatan Harapan. Apa mereka tak kata? Ayo yaya apa nama tu? Saya tak pandai. Kita tengok apa dia tak kata. Apa yang mereka tak kata? Hari ini tak dengar ada ceramah-ceramah berkenaan dengan soal rasuah. Senyap sunyi duduk dalam Ashabul Kahfi. Tak dengar ada bab rasuah. Tak dengar ada istilah kleptokrasi. Tak dengar ada isu 1NDB. Tak dengar dah isu bab integriti. Ni politik apa Pakatan Harapan ni? Politik yang kepentingan perut. Yang tak ada prinsip. Pada kita ialah Perikatan Nasional. Menang kita tak megah. Kalah kita tidak gebah. Kita tidak ada masalah. Tapi biar kita prinsip. Hidup kita biar prinsip. Saya pun lapang kepala. Bila jadi menteri, banyak bebanan dia. Tak sempat nak main ceramah dengan tuan-tuan ni. Tak sempat. Main sat-sat balik. Hari ni boleh duduk 2 hari. Lepas ni pergi Tioman pula. Boleh ada masa. Tu tadi nak main recall kawan-kawan. Minum ayak. Lama tak bersosial dengan apa. Dulu mana ada peluang kan. Tak ada peluang kawan-kawan nak bersosial, nak minum ayak, kopi.
Nak buat macam mana tanggungjawab kita kena tanggung. Nak buat lah tak ada banyak tugas banyak. Kita boleh berhubung, boleh bina parti. Ada hikmah, ada tak ada masalah apa. Tak ada perkara yang kita nak bangga sangat pada kita. Kita tahu jawatan tu sementara saja. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam masa seperti begini kita kena tolak calon daripada Perikatan, calon daripada PH Pakatan Harapan, dan juga calon daripada Barisan Nasional. Jangan bimbang tuan-tuan, lepas ni mereka bergaduh. Jangan runsing lah. Saya kenal kepala seorang-seorang tu. Terutama di dalam pilihan raya negeri besok. Kedah antaranya. Baru ni pun tuan-tuan tengok bagaimana kes Parlimen Jerai. Tu belum merintah lagi, kita tengok bagaimana pengurusi perhubungan amanah PAN dipecat kerana membantah calon DAP di Parlimen Jerai. Betul dah tu. Parlimen Jerai ni kawasan orang agama. Ada Pondok Pak Ya, Padang Lumat. Ada Pondok Pak Man, Bukit Besar. Ada Pondok Syekh Fauzi, Dian. Ada pondok apa dekat Syatibi di Sungai Dedap, Sakzul, Syatiri. Tiba-tiba dia boleh letak. Bantah saja, pecat. Tuan-tuan, sebab tu ni nak main pilihan raya tu. Kedah ada berapa kursi? Aduh. 36 tuan-tuan boleh tengok besok. Tengoklah. Tak ada waktu duha. Tak sempat waktu duha, tuan-tuan tengoklah. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu tengok mereka tu macam satu, tapi berpecah di kalangan mereka. Bentuk kerajaan. Dulu dia kata langkah Sheraton. Hari ini pula langkah Pasifik. Kita sudah cukup 115. Tiba-tiba mereka minta tangguh. Tangguh tu kita tahu, kita boleh baca dah. Semua yang mereka buat. Jangan tuan-tuan sebut kerajaan perpaduan. Kita kena sebut ni kerajaan PH. Mereka nak hilangkan stigma. Pakatan Harapan di belakangnya ialah DAP, tonggak dia. Siapa berani nak lawan kena DAP dalam Pakatan Harapan? Yang berani lawan kena DAP ni PAS saja. Sebab tu kalau kita nak menang awal dalam pilihan raya umum ke-14 lagi, kita boleh menang dah bersama-sama Pakatan Rakyat. Tapi kita membuat pendirian. Kita berkawan, bukan kita tak berkawan. Kita ada prinsip, ketegasan kita. Sampai nak langgar ketegasan, terpaksa kita tarik handbrake. Kalau kita nak menang jadi kerajaan, PRU ke-14 lagi tuan-tuan. Kita tahu, kita keluar daripada AP, kita tak akan pendek kata payah menang lah kalau kawasan-kawasan yang dimenangi kawasan-kawasan yang marginal. Tapi tuan-tuan, kita ada prinsip, kita bersedia untuk kalah. Tak ada apa. Kalah menang benda biasa. Alhamdulillah, PRU ke-15. Anak-anak muda melihat kita ada prinsip. Kita ada apa yang boleh kita buat. Alhamdulillah, anak muda memberi sokongan kepada kita. Tuan-tuan, sekali ni turun lagi 11%. 14% orang Melayu tolak dia. PH. Orang makin nampak belang belakang tu, walaupun hang di AP senyap, orang tahu. Awak ingat kayak bodoh. Terkilas ikan di air, ku tahu jantan betina. Kita tahu. Ya, China dia dapat sokongan tinggi 94%. Berbanding dengan PRU yang lepas 83%. India 83%. Perikatan Nasional pula orang Melayu. Dulu kita dapat 18%. Dapat 32%. Dalam pilihan raya pada kali ini kita dapat 54%.
Mana peningkatan yang mendadak dapat dari kalangan orang-orang Melayu. Cina memang kita tahu tak dapat. Dia mendapat gambaran-gambaran yang tak ubah betul dalam media-media dia. Tak apa, pulang pada dia. Barisan Nasional pula, orang Melayu pun semakin kurang sokong dia. Dulu 43%. Sekarang tinggal 33%. Sedangkan kita 54%. Itulah keadaan dia kempen baru ni. Dia kata tolak DAP, tolak PH, tolak Anwar. Dapat 33%. Sekarang orang dah tahu dah. Hak bawah-bawah duk merontak. Ahli-ahli UMNO bawah merontak. Mereka kata Ustaz tak boleh harap. Pas sajalah boleh menyelamatkan keadaan. Betul lah almarhum Tun Razak sebut. Apa jadi kepada orang Melayu, PAS lah merupakan tempat untuk ahli-ahli UMNO bergantung. Takbir. Ini sebab itu, insyaAllah, di Parlimen Bagan Serai saja lepas pilihan raya ni, dah 4 cawangan UMNO nak ditubuhkan. Kawasan hak UMNO kuat. Dulu kita tak boleh masuk. 4 cawangan. Kampung Kedah, Kampung Teluk, 1001. Dah Teluk, 1001 pula. Kan? Kampung Baru, Kampung Perikan, 4 cawangan. Kita buka saja dalam masa 5 hari saja. Masuklah Facebook, dah hampir 500 lebih, dekat 600 dah. Orang nak sertai PAS. Ajak kawan-kawan kita. Kita kena akul lah kawan-kawan kita dari kalangan UMNO. Kita tak boleh marah dia. Pasal mereka duduk, mereka anggap UMNO ni sebagai pejuang agama, pejuang bangsa. Sekarang apabila keputusan macam ni memudahkan pergerakan kita sebenarnya. InsyaAllah. Yang paling penting, pilihan raya umum, pilihan raya yang ada di Padang Serai ini, dan juga pilihan raya di Tioman, akan menghantar satu signal yang jelas bahawasanya rakyat bersama-sama dengan Perikatan Nasional, kami tak peduli dengan pelantikan Perdana Menteri hak baru ni. Ini signal yang akan diberikan oleh rakyat. InsyaAllah ini yang kita nak, supaya lonjakan, sokongan bertambah lagi daripada yang sebelumnya. Apa tidak tuan-tuan, di Perak kita tengok kursi Melayu 26 campur 9 berapa? 35 kursi. Tiba-tiba boleh pergi bekerjasama dengan DAP. DAP itu orang kata ada putih dah asa tuan-tuan. Dia menang di kawasan hak dia 19 kursi saja. Tak bayang dia boleh jadi kerajaan. Tiba-tiba tuan-tuan tengok hak yang 35 kursi Melayu, kalau bergabung sekali, dia pergi berkawan dengan 19 kursi daripada DAP. Tengok. Mau tak menyinga orang-orang ahli-ahli bawah. Ahli-ahli bawah. Apa nak jadi? Pasal apa? Mereka tak nak kita duduk dalam kerajaan. Begitu juga di Pahang. Kita ada 17. Dia ada 16. Dah pergi berkawan dengan DAP juga. Ni apa punya politik tuan-tuan? Politik macam ni lah selalu kita diingatkan. Bahayanya apabila duk cakap tentang bangsa-bangsa. Bangsa kita kena pertahan macam kita sebut. Tapi apabila kita cakap tentang agama, aslim taslam, kita berpegang dengan agama, InsyaAllah Islam selamat, bangsa selamat, Islam selamat, Cina, India selamat. Tapi kalau berjuang bangsa tersepit, maka mereka akan gadai prinsip. Inilah sejarah yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin di Afghanistan. Ketika Rusia serang, akhirnya yang pertahankan ialah daripada pak lebay yang ada di Afghanistan untuk lawan Rusia. Hak pemimpin-pemimpin yang konon bercakap soal nasionalis, bercakap soal kebangsaan, bangsa, cabut lari. Maka ini yang berlaku. Apabila mereka tersepit, terpaksa menggadaikan prinsip kepada orang lain. Amat malang kepada kita tuan-tuan. Sebab itu amat sedih. Saya duduk, kawan-kawan saya call daripada kaki tangan kerajaan, hari ini berada dalam keadaan trauma sangat. Mereka sudah mengalami 22 bulan dulu. Mereka sudah alami. Dan hari ini mereka cuba untuk lindung. Ini bukan kerajaan PH. Kita mesti hadamkan. Zikir kita ialah kerajaan PH. Jangan kita sebut kerajaan perpaduan.
Dia nak lindung tentang kerja buat mereka ini, kerja buat yang dimarah oleh terutama dari kalangan pengikut-pengikut. Sebab itu, di pilihan raya di Padang Serai, sunyi sepi, tak timbul lagi soal untuk rasuah, untuk integriti, untuk ni. Pasal apa-apa dia cakap bab rasuah tu pun, dia apa banyak kes juga. Dia apa banyak kes, kita tahu. Tapi cakap bab rasuah, macam ahli syurga. Kononnya mereka suci sangat, mereka kes berlambak duduk dekat dengan mahkamah. Kes terowong, tak selesai. Macam-macam kes kita tengok. Lepas tu, nak cakap bagus tu, Allah semuanya kepentingan perut saja yang ada kepada mereka. Kita nak supaya insyaAllah dalam pilihan raya ini kita harapkan Cikgu Azman akan dapat memberikan satu lagi sumbangan untuk 73 kursi hari ini untuk menjadi 74. Yang paling penting sekali, dia akan masuk geng Serai, Bagan Serai dan Padang Serai. Jadi itulah saja tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan aktifkan TikTok. TikTok sekarang ini dia menghantui pemimpin PH. Pemimpin PH, mereka kuat di Twitter, kita tahu. Twitter orang tak percaya, rubbish. Banyak fake account, orang tak percaya, orang menyampah. Kan? Tapi kita tengok TikTok, budak-budak kita bukan saja dia berani tunjuk muka. Hak yang Twitter, fake account. Fake account tu, buat tu. Orang tak percaya. Facebook pun sama. Tapi bila TikTok sampai puak-puak dia sampai pemimpin Pakatan Harapan kata duit mana dia ambil ni, pas sumbang bagi duit ke budak-budak ni macam mana. Tak, kami kerja lillahi ta'ala. Tengok malam ni pun semua sumbangan, tak ada sumbangan siapa, masing-masing bakat keluar. Ni kelebihan kami, bukan PH tau. Bukan PH itu, dia otak dia dipikir macam otak dia. Tapi insyaAllah kita aktifkan, suruhkan hak yang kawan-kawan boleh buat TikTok semua kena buat. Mereka sudah tewas di TikTok ni. Kita baru ni kita bimbang juga berkenaan dengan medsos ni. Rupanya medsos hari ni telah pun menghantui mereka. Budak-budak kita buat dengan secara sukarela. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita terus marah ke depan 7 hari bulan. Pastikan kawan-kawan kita aktifkan medsos kita, berikan maklumat yang terperinci, berikan penjelasan terinci untuk kita memastikan Datuk Cikgu Azman menang di dalam pilihan raya pada 7 hari bulan hari Rabu nanti insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. Perikatan. Perikatan.